وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له قائل في كتابه فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده القائل من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أي إلى قرب يوم الدين. أما بعد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق جدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقنا بما علمنا تأويلا وافتح علينا حكمتك ونشر علينا من خزائن رحمتك يا ذا الجلال. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يسر ولا تعسر ربنا تمن بالخير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله علي العظيم. وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. InsyaAllah wa masyaAllah wa tabarakallah, kita masuk mulakarah balik kitab kita Sabilal Muhtadin pada muka surat 139 yang Jawi dan yang Ruminya yang Ruminya 19. Ini 19. Terlebih dahulu sama-sama kita pakat menghayati satu hadis tentang fadhailul ilmi. Ini saya nakal daripada kitab Matla'in Badrin pada muka 4, iaitu diriwayatkan daripada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba an yanzura ila itqa'illahi minan nar falyanzur ila al-muta'allimin. Barang siapa yang kasih ia bahawa yang zura, bahawa memandang ia ila izqa'illah, memandang makna berharap, bahawa berharap ia kepada kemerdekaan Allah Subhanahu wa taala, iaitu minan nar, daripada api neraka. Siapa-siapa yang berharap kemerdekaan Allah Taala daripada api neraka, fal yanzur, maka hendaklah ia melihat ilal muta'allimina, kepada orang yang belajar ilmu, orang yang menuntut ilmu, muta'allimin, wal mustami'ina, dan kepada orang yang mendengar akan ilmu. Fawallazi nafsi Muhammadin biyadih, maka demi yang senya diri Muhammad ini biyadih, di dalam kekuasaannya Allah SWT. Ayat di mana berat. Ma min muta'allim, tiada daripada orang yang menuntut ilmu tu, wa mustami'in, dan orang yang mendengar akan ilmu itu, yamshi ila babil ilm, berjalan ia kepada pintu ilmu, illa melainkan kataballahu lahu bikulli qadamin ibadatan sanat, melainkan mencatat Allah Ta'ala, menulis oleh Allah Ta'ala lahu, baginya al-muta'allim wal mustami'in, itu orang belajar ilmu tu, orang menuntut ilmu dengan orang mendengar ilmu tu. Allah catat dia tu bikulli qadamin, dengan tiap-tiap langkah dia tu ibadatan sanatan, ibadat setahun. Wa bunya lahu bikulli qadamin madinatan fil jannah, dan dibina baginya
Al-muta'allimi wal mustami'i itu. Ada di kulli qadamin dengan tiap-tiap langkah dia itu, tapak langkah dia itu madinatan, satu bandar fil jannah, di dalam syurga. Wa ma dama yamshi 'alal ardi. Wa ma dama yamshi 'alal ardi. Apa tu? Madama apa dia? Dan selama berjalan dia tu, madama dah. Dan selama mana berjalan dia, sentiasa berjalan dia. Dah. Atas bumi ni. Jawab fal ardu, maka bermula bumi itu. Tastaghfiru lahu, minta ampunlah baginya muta'allim wal mustami'. Lagi mana duduk jalan atas bumi ni, kita duduk dalam menuntut ilmu ni, duduk dalam mendengar ilmu semua ni, bumi itu duduk minta ampun ke kita. Wa yamshi wa yasbih. Dan berpetang-petang dan berpagi-pagi. Ia ni muta'allimi. Wa yamshi wa yasbih. Berpetang-petang mana bermalam-malam. Berpetang-petang bermalam-malam. Wa yasbih, berpagi-pagi mana siang hari. Malam-malam dan siang hari maghfurullah. Diampunkan dosanya. Dosanya muta'allim, orang belajar ilmu tu, orang mendengar ilmu tu. Lagi wasyahidatil malaikatu, dan naik saksi, maka disaksikan dan disaksikan oleh para malaikat, lahu baginya, annahum sesungguhnya mereka itu apa tu, al muta'allimina wal mustami'ina tu. Nak jamak orang yang mendengar, orang yang belajar ilmu, orang yang mendengar ilmu tu, malaikat saksi apa? Annahum idqa'ullahi minan nar. Sesungguhnya mereka itu ada pembebasan, kemerdekaan Allah Ta'ala. Kemerdekaan Allah Ta'ala. Minan nar, daripada api neraka. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Hadis itu. Baik, terus kita itu. Qala Syekhul Mu'allif al-'alim al-'allamah rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi barakati 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Faslun ay hadza fasl. Bermula ini pada fasal. Bermula ini ialah satu fasal, satu perceraian. Pada menyatakan segala hukum mustahabah dan segala bahagiannya mustahabah. Nak cerita mustahabah dah. Cerita mustahabah adalah ni paling pening, bab paling pening. Patut kita pula menjaga nama molek tu. Rojok lagi. Topik tu penting. Bagaimana kita tahu takrif istihadah tu ialah yaddan az-zaidu ala aktsaril haidi wan nifas. Itu takrif ibarat yang dinakar daripada takrir sadidah, baik. Au yaddamu al-khariju min ghairi ayyamil haidi wan nifas. Takrif dia. Istihadah ya darah az-zaidu ala aktsaril haidi, darah yang bertambah ala aktsaril haidi, di atas sebanyak-banyak haid, 15 hari 15 malam. Wan nifas ai zaidu ala aktsari nifas, dan darah yang bertambah di atas sebanyak nifas. Itu satu. Au takrif yang kedua, ini takrif yang kedua, takrif istihadah. Yaddamu iaitu darah, al-khariju yang keluar ya, min ghairi ayyamil haidi wan nifas, yang selain daripada hari-hari haid, sebanyak-banyak haid dan juga sebanyak-banyak nifas. Itu satu. Kalau ibarat dalam mata zubak, in abbarul aktsar wastadama fa mustahadatun jawat aksam. Jika darah melebihi sebanyak-banyak haid, banyak-banyak masa nifas. Wastadama, berterusan.
mustahadatun hawat aksama, maka perempuan tersebut adalah perempuan mustahadah apa tu apa aksama, yang mempunyai ada beberapa bahagian. Tu. Dah. Tu tak dia. Dalam mata zubat tu dia buat mari secara nazam lah. Tapi ala kuliah semua tadi semuanya takrif istihadah. Dah habis. Bermula apabila melihat keluar perempuan, yakni oleh perempuan. Dah. Betul ke ibarat dia gitu tu. Lagi ibarat. Nak tengok sama dok ibarat dia dengan bermula apabila melihat perempuan. Yakni nak sikit lagi tambah. Melihat keluar oleh perempuan nak gitu. Melihat keluar oleh perempuan. Maf'ul duduk belakang tadi. Maf'ul dia duduk belakang tadi. Perempuan tu jadi fa'il. Melihat tu fi'il dia panggil. Ini uslub kita jawi. Walaupun kita jawi tapi uslub dia kita Arab. Jadi tak dapat tidur. Kaedah Hausarah kena pakai buat sikit banyak. Sebab tu orang nak baca kitab jawi ni tak jawi lama lah. Pendek katanya wajib atas dia mengaji Hausarah. Kalau tak reti Hausarah ni boleh. Syarat dia kena dhabit molek. Kena dhabit molek. Kena dhabit molek. Kena ngaji kena dhabit molek. InsyaAllah dia kata. Boleh faham masalah. Dia ada dua kaedah. Kalau nak faham kitab jawi. Nak faham murad musannaf tu. Baca semua boleh baca. Ayat boleh baca. Kitab ni kalau tak ada hazah mahzuf, dah. Kata ulama, kaldai boleh baca. Kalau tak ada hazah mahzuf, tak ada nasakh mansukh. Kaldai boleh baca. Gamal ni. Orang duk dakwa baca kitab jawi tapi tak kalau dengan murad musannaf tu memang lagi jauh. Ada seorang selain kita gitu. Orang tegur nasihat pun tak ada dah. Dia panggil jadi fitnah di atas turasul ulama. Sedangkan turas ulama dia mahal. Dia ada seni dia, ada fun dia. Ada uslub dia, ada kaedah dia. Apabila melihat perempuan, yakni melihat keluar oleh perempuan. Perempuan mana? Sifat bagi perempuan yang berumur 9 tahun. 9 tahun tu nak mana takriban tahdidan. Kita buat umum gitu. 9 tahun takriban iaitu 15 hari ke atas. Daripada 9 tahun tu kena turun bawah. Masa yang tidak meluaskan. Sebanyak-banyak haid dan suci. Jangan ambil daripada 8 tahun, kena ambil daripada 9 tahun. Sebab dia sebut 9 tahun. Atau lebih. Maknanya lebih 9 tahun. Atau lebih. Sebab dia banyak lebih. Maknanya 9 tahun takriban ataupun 9 tahun tahdidan. 9 tahun takriban tu maksimum. Maksimum pula. Minimum. Maksimum dia 9 tahun tahdidan atau lebih. Melihat apa? Maf'ul lah. Akan darahnya. Maknanya melihat keluar akan darahnya. Qadar sehari semalam. Atau lebih. Qadar sehari semalam. Qadar taulah qadar. Tu Pak J. Tu qadar. Tu maksud kata qadar tu iaitu himpunan darah. Qadar himpunan darah sehari semalam. Taulah qadar tu. Ya. Baca ibarat sikit. Baca ibarat minta. Apa? Itulah. Tengok. Dan bermula sekurang-kurang haid itu sehari semalam, iaitu 24 jam. Sehari semalam sebutlah juga, iaitu 24 jam, makna himpunan darah tu. 24 jam. Tengok nak ayat royah ni. Dalam kitab surah Subyan ayat cik. Dan jikalau berputus-putus darahnya mana? Qadar 24 jam tu sekalipun. Jika dihimpun campur sekalian, tengok.
Jika dihipun campur sekiranya, mana? Dalam lingkungan 15 hari, 15 malam, itu lingkungan itu, kalau hipung belakang hak putus-putus dulu, ada 24 jam atau lebih 24 jam, 25, 30, 40. Jawab, maka hukumnya hek sekian itu. Hukumnya hek sekian itu. Apa tak? Sebab tu orang tarikh ni orang tak faham dah. Ada? Tak faham kan? Hari ni tubik darah. Tubik darah pukul, Hadu tak dia kata tubik lah pukul 12 tengah hari. Pukul 5 putus. Antara 12 dengan 5 baru 5 jam. Siapa pukul 12 esok baru 5 jam input darah tu. Dan siapa esok? Dia kata hek lah. Pakai tak maya dah. Esok lah, tunggu esok pagi lah pula. Gitu. Tak cukup syarat lagi. Dah. Habis itu. Ada. Dah. Tu. Tubik tengok kena hipung. Kalau putus-putus masalah, kena hipung lalu dah. Dah. Nak ikhtiar sungguhnya, sejak sekali cek. Paling tak ada pun wajib kena cek tiap-tiap kali waktu nak semayang. Masuk jolok sekurang-kurangnya seruah jari ni nak cek tengok. Cek tengok tarik putih bersih. Ya. Bersih lah tu. Kalau bersih pula ada dua. Pilah ulama. Nah, antara nakok suci, nakok dengan hukum haid lain pula. Nakok suci perbahasan dia saya bagi dah contoh. Itulah nakok suci. Nakok haid, rasa-rasa maklum berlaku dah. Dah, insya-Allah kita bagi tahqiq lagi. Habis itu. Dah. Dan tiada. Tiada apa tu? Dan situ nak dengan makna dan tu atas dengan makna wawuhal. Padahal. Dan tu makna padahal. Pasal makna gitu. Padahal, gitu. Nah, padahal tiada melampaui ia darah akan 15 hari, maknanya sebanyak-banyak haid, masa sebanyak-banyak haid, lingkungan sebanyak-banyak haid, tak melampaui. Dan atas pada kata ni, padahal tiada ada tinggal lagi. Atasnya tak apa, perempuan tu yang tinggal, yakni masa yang tinggal nak gitu. Masa yang tinggal. Padahal tiada ada tinggal atas rumah yang tinggal, yakni masa yang tinggal daripada suci. Ada masa daripada suci. Iaitu apa? Masa daripada suci. Jeng. Hari kena buat naik contoh. Hari kena buat naik contoh. Contoh yang saya bagi tu. Dia dipanggil apa? Kalau orang buat lagu dipanggil apa? Dipanggil apa? Okey, nak ayat. Siapa boleh mesej ayat. Dapat ni. Ayat. Ada. Padahal tiada tinggal atasnya perempuan yang tinggal, yakni masa yang tinggal. Gitu. Dan tiada ada tinggal atasnya. Yang tinggal, apa benda yang tinggal? Nak gini. Dapat sikit. Masa yang tinggal daripada suci. Maknanya daripada sekurang-kurang suci. Nak gitu. Mana contoh? Tak ada tinggal masa, maknanya gini padahal tiada tinggal atasnya perempuan yang tinggal, yakni masa yang tinggal daripada suci, iaitu sekurang-kurang suci. Tengok 13 hari saya buat nakok. Mana contoh 13 hari buat nakok? Tu, contoh kedua tu nampak. Darah haid 5 hari, tu nakok 13 hari. Apa dia panggil tu? Tiada tinggal tu. Tinggal apa? Masa yang tinggal daripada suci. Tu dia tu. 13 hari tu. Tak tinggal tu. Makna boleh rakyat? Tak ada. Sebab tu lah. Darah hari lepas tu kena heret mari masuk sini cukup sekurang suci. Ingat kaedah tu dua sudah. Kena jaga sekurang-kurang suci sebanyak-banyak haid.
sekurang-kurang suci 15 hari lalu, lepas tu sebanyak anak haid. Kalau berlaku masalah, ingat tu je. Sipir dia. Mesti kena ambil suci tu sekurang-kurang haid, sekurang-kurang suci. Belakang ada riwayat nanti. Hukum macam mana orang yang darah dia tak boleh nak tudah. Dia kena ambil hukum sekurang-kurang suci, sekurang-kurang haid. Iaitu sekurang-kurang suci 15 hari, 15 malam, sekurang-kurang haid, itulah dia kena ambil. Belakang mana cerita nanti. InsyaAllah. Ni ya, tengok 13 hari nakok. Tu dia panggil tak tinggal. Daripada suci. Ini masa yang tinggal daripada suci tak ada atas dia tu. Iaitu 13 hari. Habis. Maka darah yang dilihatnya, ini darah yang dilihat olehnya perempuan itu ada serta selang-selangnya, serta selang-selangnya, iaitu selangnya darah yang tiada keluar itu, jawab dia apa? Haid sekaliannya, haid sekaliannya, haid sekaliannya. Dah. Haid sekaliannya. Macam tak sedap ibarat ni. Macam tak sedap ibarat ni. Ya. Biarlah dia. Macam tak sedap ibarat ni. Macam lari je sikit. Ya. Ya. Di sini ya. Dan tiada ada tinggal atasnya temuan. Yang tinggal yakni masa yang tinggal daripada suci. Maka darah yang dilihatnya perempuan serta selang-selangnya. Serta selang-selangnya tiada keluar darah itu haid sekaliannya. Haid sekaliannya. Hak ni tak boleh ambil contoh gini. Masalah ni. Hak ni kena ambil contoh. Kena ambil contoh sari darah, sari nakok. Hak tu masuk kata selang tu. Tiada tinggal atasnya daripada suci. Ni masa yang tinggal daripada suci. Di masa tu sekurang suci lah. Tapi hak ni nak nampak kena ambil contoh gitu. Nantilah belakang. Jadi sekalian tu dah darah tak lampau. Darah tak lampau 15 hari 15 malam dah. Lepas tu suci di antara selang-selang haid tu tak lampau sekurang-kurang suci. Maka sekalian itu haid lah. Nampak tak? Tapi tadi tu contoh istiadah tu. Tapi yang ni nak menentu haid. Yang nak menentu haid kena buat sari darah, sari nakok. Macam tadi banyak sangat masalah dia. Sampai 13 hari lepas tu nak heret mari tu. Takming sama ada perempuan itu mana tak? Sama ada perempuan itu mana perempuan yang datang darah dah baik itu. Perempuan yang datang darah, perempuan yang melihat darah tu. Perempuan yang melihat keluar darah tu. Baru haid. Baru haid, makna baru datang haid. Yang ni kali pertama datang haid. Dah baik gitu. Atau sudah beradat haid. Yang ni sebelum ni sudah datang haid. Royahnya walaupun sekali datang. Nampak tak? Sebab tu dalam masalah nak hukum haid ni cukup dengan sekali. Dia pernah datang dah sekali. Lepas tu lama tak datang. 2-3 tahun pula datang pula sekali lagi. Boleh pakai hadap hak 3 tahun lepas. Boleh. Hadap hak 3 tahun lepas tu boleh pakai. Ini dalam masalah haid. Adapun dalam perbahasan usuluddin nak tentukan hukum adat tu kena 2 kali test. Makan nasi, kenyek. Kali lagi test, kenyek. Ya, jadilah hukum adat. Itu pada perbahasan usul. Ada perbahasan haid ni, bidang dia lain. Nak menentu adat sama perempuan tu, haid ataupun tidak, cukup dengan sekali datang. Lepas tu, iwak taming tu sama ada perempuan itu, mana perempuan yang datang darah, yang melihat darah tu. Tak?
Baru haid mana? Baru datang haid. Dengan mana kali pertama datang haid. Ni kali pertama tak pernah ada pengalaman lagi. Atau sudah beradat. Ayat ni, sebelum ni sudah datang haid. Dan datang banyak mana? 2 kali ke 3 kali? Dah. Walaupun hanya sekali datang. Ya, dia panggil perempuan tu beradat lah. Dan sama ada ia darah tu, dobek molek. Ia darah, bukan ia perempuan eh. Domai jaga. Ia darah nak gitu. Sebab mau pakak tu. Bukan sama tak nak begitu. Allahu Akbar. Sama ada tak ni lagi. Sama ada ia darah tu. Begitu. Sama ada ia darah. Bukan ia perempuan. Rujuk nama jaga tak. Muafakat. Muafakat. Apa makna muafakat? Mana serupa. Sama ada darah tu serupa. Ataupun bersamaan darah tu. Muafakat tu makna boleh pakai dua makna. Satunya darah serupa. Sama ada darah. Sama ada ia darah. Begitu. Muafakat mana serupa bersamaan dengan adatnya perempuan. Dah. Atau bersalahan, ni daripada adat ni. Bersalahan tu kena takdir sikit lah. Yang ni bersalahan daripada adat. Sama ada ia muafakat dengan adatnya perempuan atau bersalah. Mana bersalahan daripada adatnya. Kena takdir sikit itu. Dah. Dan lagi atas lagi. Atas sana lagi. Atas pada kata sama ada perempuan satu. Itu baharu haid. Tu. Atas sana lagi dah. Dan sama ada darah itu atas satu sifat seperti hitam sekaliannya darah atau merah sekaliannya darah atau kuning sekaliannya darah atau ada ia darah atas di beberapa sifat, maka tafriqnya mana cabangan masalah ni jika adalah dilihatnya yakni oleh perempuan darah ini akan darah hitam 5 hari kemudian lepas tu maka keluar darah merah. Maka keluar darah merah pula. Jawab ni mana? Nescaya. Jawab bagi kata kita. Nescaya dihukumkan darah hitam. Darah hitam dah baiklah darah yang paling kuat. Dan yang merah yang ni darah yang merah. Banyak tu dia tu lah tu. Dalam azah mausuf lah tu. Yang merah tu sifat. Kena takdir baliklah mausuf dia. Mausuf dia tak kena lain dah darah dah. Dan yang merah ini darah yang merah. Itu sekiranya dengan syarat. Dengan syarat jika putus darahnya perempuan, mana syarat dia? Tak kala genap 15 hari. Boleh hukum putus darah tak kala genap 15 hari. Buat naik balik hari. Nak faham masalah. Buat naik balik tadi. Boleh nampak masalah. Tu saya kata kena pegang molek ni kaedah 15 hari suci, 15 hari sekurang-kurang haid. Kena pegang molek ni sipin. Sipin. Tengok contoh mana contoh? Contoh ni, contoh nombor 1, nombor 2, nombor 3. 3 hari darah. 3 hari darah. 3 hari nakak. Betul ke contoh tu tadi? Betul lah. Lepas tu 12 hari tu darah. Nampak tak?
12 hari darah. Mana contoh mana? Bukan. Salah. Contoh mana Hari? Nak tengok. Contoh mana? Cuba komen sikit. Hak petai tadi tu. Nak pergi tahqiq tu, nak pergi nampak masalah. Masalah kecek petai tadi. Tukar contoh lah ni. Manusia tahu. Ya betul dah. 3 hari darah. Darah tu tak kira lah. Sama ada mengalir ataupun fatrah. Dah. 3 hari tu. Betul dah. Lepas tu, 3 hari nakok. Capur 2 baru 6 hari. Hati. Okey. Terima kasih. Nah. 12 hari darah pula. 12 hari. Tubik darah pula. Nah. Tubik darah pula. Hukum haid dia 3 hari pertama itu haid juga. Macam mana boleh jadi 3 hari pertama itu haid juga? Sedangkan dia tu dalam lingkungnya 15 hari lagi. Seperti hak kita faham. Kita nak kira daripada mana? Nak kira. Kita nak kira, kita fahamnya tu 3 hari haid darah, 3 hari tu nakok dalam lingkungan 15 hari lagi. No. Mana? Ambil pula daripada 12 tu, ambil berapa? Ambil lagi 9 hari. Ambil lagi 9 hari, nak cukup 15 hari. Hak belakang tu baru istihadah. Orang faham lagu tu. Nampak tak? Kebanyakan orang faham macam tu. Nak cukup 15 hari. Pasal apa? Hak nakok dalam tu, hak 3 hari tu, tak banyak orang akan faham mana. Dia tu dalam lingkungan sebanyak-banyak haid lagi. Jadi dia nak kira pun nak banyak orang faham. Akan faham 3 hari tubik darah haid. Dengan syarat cukup 4 jam dah. Dengan syarat cukup 4 jam. 3 hari nakok ni masih lagi dalam lingkungan dia. Nampak tak? Nakok ni. Lepas tu 12 hari tu, 12 hari tu, lebih dah tu kalau kira. 12 capur ni sudah 18. Sudahlah 18. Jadi mana? 18 ni ambil daripada 18 yang 9 hari. Cukup lingkungan haid. 9 hari. 18 tolak 9. Tak boleh. 18 tolak 9. 9 18. Mana? Ambil 9 hari masuk dalam 3 hari haid, 3 hari nakok, cukup 15 hari. Hak ni lah dia pukulnya haid ni apa? Dan hak ni lingkungan haid dia faham gitu. Lepas tu 9 hari ni istihadah kan. Nampak tak? Nampak tak? Orang faham, kebanyakan orang akan faham gitu. 9 hari ni istihabahnya. Walhal tak begitu hukum dia. Tak begitu hukum dia. Kenapa? Kerana nakok di sini, ni nakok dalam contoh yang ketiga ni tidak dihukumkan dah. Dan dalam masalah nakok ni ada khilaf ulama. Nakok dihukumkan suci macam mana, nakok dihukumkan haid macam mana. Syarat lah. Satu syarat ni darah jangan melampaui lebih 18 hari. Himpun belaka tu di antara mana? Di antara darah pertama nakok dengan darah kedua tu. Jangan lebih 18 hari. Bila lebih 18 hari tak boleh kira dah lagu ni. Tak boleh kira dah lagu ni. Tak boleh kira lagu ni dah. Lagu tadi saya tunjuk tadi. Ambil 3 hari ni pertama ni haid, 3 hari nakok ni pun haid, lepas tu nak cukup 15 hari mana? Dia tarik 9 hari lagi, cukup 15 hari. Hukum nakok ni dihukum haid. Ni salah ni. Dia syarat dia nakok nak hukumkan haid, jangan darah melampaui 15 hari. Nak impun belaka. Dia kena impun belaka tu sebab nak hukum haid. Sebab nakok tu nak hukum haid, dia kena kira belaka lah. Nampak tak? Kalau tak kira belaka, tak ada nakok lain. Nakok tak ada darah tubik 3 hari, lepas tu tubik 12 hari, 15 hari. Ya, baru boleh hukum haid belaka. Tak ada nakok.
Masalah ada nakuk. Bila nakuk, syarat nakuk nak dihukumkan jangan melampaui 15 hari. Kalau nakuk kena kira, ya kena kira sekali nakuk tu pasal nak hukum apa tak? Jadi bila kira lebih tak? 6, 3, 3, 6, 12, 18. Lebih lebih kali. Tak boleh dah nakuk tu nak hukum. Kena hukum apa? Suci. Bila suci, apa? Bila suci, 3 hari baru. Lepas 12 hari campur. Cukup tak? Sekurang-kurang masa suci. Cukup. Ya. Hek 3 hari tu. Hak ni suci. Mari lagi kedua tu, boleh dah hukum hek pula. Tahu tak? Boleh dah hukum hek pula. Mari hari kedua. Mari darah pula lepas pada sekurang-kurang ni. Sekurang suci. Boleh hukum hek pula. Tapi keadaan berbeza. Cuma nak awak faham dulu. Nampak jelas tak? Jelas tak permasalahan ni? Baik. Sifat darah. Sifat darah pula. Sifat darah ni kalau kita tengok secara mana? Secara umum ni 5 lah. Tapi kalau kita tengok dalam kitab besar-besar lagi, dia ada perbahasan lagi. Sebab itulah untuk mengetahui hukum-hukum istihadah ni, para perempuan ni kena pastikan tahu terlebih dahulu tentang sifat-sifat darah, warna-warna darah. Dah. Kena tahu dulu warna darah, sifat-sifat darah. Sebab apa? Sebab dengan mengetahui akan sifat-sifat darah ni ada iaitu pertamanya darah yang qawi. Dipanggil darah qawi, darah kuat. Atau dhaif. Maka bila tahu darah qawi, darah kuat, darah dhaif ni, yang inilah yang akan dijadikan dasar sumber daripada haid tu. Dan sumber hak diambil daripada dasar kenal sifat-sifat darah ni lah yang diguna pakai oleh sekalian perempuan, bukan seorang aja. Bukan seorang aja. Apa tak? Maka darah ni kita pandai sudut secara umumnya dari warnanya, darah mempunyai 5 warna. Atas mazhab Imam Syafi'i 5 warna. Ada setengah mazhab dia tang 6 warna. Dalam mazhab ni tak ada 6 warna Dalam mazhab Syafi'i kita ni duk bahas mazhab Syafi'i 5 saja warna. Hak saya dah jelaskan dulu. Iaitu apa? Hitam, merah. Lepas tu apa lagi? Belun, perang. Lepas tu kuning. Lepas tu keruh. 5 tu. Tu. Itu secara umum. Lepas tu hak tu dipanggil warna. Tu warna dia. Warna. Nak sifat dia pula. Sifat dia lain pula. Lain tu sifat dengan warna. Sifat dengan warna lain. Warna tadi disebut 5 tadi. Secara umumnya. Dobek molek seri. Ni ambil dalam tengok dalam Hasyiah Jamal. Cara bab haid ni. Dalam Hasyiah Jamal juzuk 1. Muka surat 248. Dah. Tapi cetakan tu tak tahulah. Cetakan lain-lain tu banyak cetakan jadi muka surat tak serupa. Kitab Sabilah saya ni pun rasa dengan setengah orang tak serupa. Dia cetakan lain-lain tu dia lari sikit kadang-kadang. Sebab kertas tu besar kecil dah orang ni. Tu warna darah. Sifat darah dia ada pekat dan tidak pekat. Mana cahaya. Lepas tu lagi apa? Bau. Ingat? Warna, sifat dan bau. 3. Ada pula bau busuk dan tidak busuk. Jadi kalau pekat tu lebih kuat daripada yang cair. Hak bau busuk tu lebih kuat daripada yang tidak berbau busuk. Contoh. Dobek molek saya tak ada nak buat rujuk hari ni, tak ada. Tak ada tengok kitab tengok ni. Bolok. Bolok sikit, ada bolok sikit. Contoh tingkat darah tulis dobek contohnya hitam busuk pekat satu. Ni tafsir dia sikit. Secara umum darah warna ada 5. Sifat dia 2. Pekat dengan cair. Lepas tu bau dia busuk dengan tidak busuk. 3.
Nampak tak? Lepas tu, tingkat tes dia apa? Tertib dia. Satu, hitam busuk pekat. Dua, merah busuk pekat. Lepas tu, hitam tak busuk. Satu, hitam busuk pekat. Dua, merah busuk dia pekat. Busuk tu warna dia Allahu Akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Busuk tu bau dia. Pekat tu sifat dia. Hitam busuk pekat. Cukup dah warna, bau dan sifat. Merah busuk pekat. Dua, tertib dia. Hitam tidak busuk, hitam cair. Allah. Lupa dia. Hitam busuk pekat. Merah busuk pekat. Hitam tidak busuk tapi pekat. Hitam tidak busuk tapi pekat. Satu, hitam cair busuk. Gitu. Hitam cair busuk. Dia lawan dua ni. Hitam tidak busuk tapi dia pekat. Satu lagi lawan dia mana? Hitam dia cair tapi dia busuk. Itu lawan dia. Itu lawan dia. Lepas tu merah ni maksud mana? Perang. Perang mana kekuningan belum. Busuk pekat. Warna dia perang kekuningan, merah kekuningan. Bau dia busuk, sifat dia pekat. Lepas tu dia merah juga. Dia merah, dia tak busuk, tak pekat. Itu tertib dia. Lepas tu merah, busuk. Tapi dia tak pekat, dia cair. Hitam, tidak busuk, cair. Tu. Kuning, busuk, pekat. Merah, perang. Perang lah. Perang, belum kekuningan itulah. Dia panggil kekuning-kuningan dah. Tidak busuk, pekat. Lepas tu, belum kekuningan. Perang tu, busuk, cair. Lepas tu, merah, tidak busuk, dia cair. Tu. Itu saja tu. Ada berapa tu? Lepas tu, keruh. Ni keruh pula. Keruh, busuk, pekat. Lepas tu, kuning, tidak busuk, tidak pekat. Turut tertulisnya kuning, busuk, cair. Lepas tu perang tu. Perang, tidak busuk. Lepas tu cair. Perang, tidak busuk. Lepas tu dia cair. Lagi seterusnya dia keruh lah. Keruh coklat lah. Coklat ada. Keruh. Keruh, tak busuk. Pekat. Keruh, busuk, cair. Keruh, busuk, cair. Dia dua, lawan dua tu. Satu keruh, dia tak busuk. Tapi sifat dia pekat. Yang keduanya, dia keruh. Dia busuk. Sifat dia cair. Satu lagi, dia kuning. Kuning. Dia tak busuk. Sifat dia cair. 14 kali keruh, tidak busuk, bau dia, sifat dia cair. Jadi mana tingkat tengok air kuat ni? Hitam busuk tak boleh kuat tingkat dia. Tengok turut teh kalau darah tu dik, ambil kenal ni. Hitam busuk pekat, merah busuk pekat, hitam tidak busuk, hitam tidak busuk pekat, hitam tidak busuk tapi pekat, hitam busuk tapi cair. Merah perang busuk pekat,
merah tidak busuk. Sifat dia pekat. Merah busuk cair, hitam tidak busuk. Tapi cair. Kuning busuk pekat. Merah kuning busuk pekat. Pegang tak busuk, tapi pekat. Merah pegang busuk tapi cair. Merah tidak busuk, tapi cair. Teruk busuk pekat. Kuning tidak busuk pekat. Kuning busuk cair. Merah pegang. Merah kuning yang kita panggil dia. Pegang lah. Pegang. Dia tidak busuk, tidak cair. Mana? Keruh, dia tidak busuk, tapi pekat. Keruh, busuk, tapi dia cair. Kuning, dia tidak busuk. Cair, tapi keruh, tidak busuk, cair. Sifat dia. Itu semua tingkatan dia. Jadi nombor 1 tu hak lebih kuat daripada nombor 2. Kuat tu lah. Hak tadi hak saya sebut tu ada baik dia. Tingkatan dia. Nombor 1 lebih kuat daripada nombor 2. Nombor 2 lebih kuat daripada nombor 3. Hak saya sebut tadi, tertib dia tu. Nombor 3 lebih kuat daripada nombor 4. Nombor 4 lebih kuat daripada nombor 5. Nombor 5 lebih kuat nombor 6. Nombor 6 lebih kuat nombor 7. Jadi bila terjadi muafakat, nampak bila terjadi kesamaan tadi, mana serupa tingkat test seperti mana? Contoh saya sebut tadi. Contohnya jadi muafakat dia sebut. Dan sama ada ia muafakat dengan adat dan kesalahan. Tu antara sifat ni kan. Contoh, misal mana contoh? Kalaulah berlaku bersamaan tingkat 10. Contoh kata, kita ambil tadi contoh mana? Merah busuk. Sifat dia pekat. Dengan hitam, tidak busuk, pekat. Tidak busuk. Hitam tu dia hitam. Dia tidak busuk. Sifat dia pekat. Tapi hak merah tadi, ada. Dia busuk, dia pekat. Merah, busuk, pekat. Hitam, tak busuk. Maka mana? Maka hak keluar terlebih dahulu adalah hak yang lebih kuat. Tengok aturan tadi mana? Kalau di antara merah busuk pekat dengan hitam tak busuk pekat. Mana dia? Boleh ukur lalu dia. Tengok, buat contoh di antara tadi. Hitam busuk pekat ada tingkat tahap paling kawi sekali. Bila tubik merah berbau busuk, bersifat menyelikat pekat. Tubik pula hitam. Tak bau, dia tak bau, tapi dia pekat. Boleh diukur lalu dah. Tingkat tersebut tadi. Mana hak dulu tingkat dia tu. Itulah lebih kuat. Maka diukurkan hak itulah hit. Hak lemah itu istiham. Itu kalau 2. Kalau 2 macam. Kalau 3 macam. Kalau 3 macam. 3 macam tubik. 3 macam tubik. Dah. Kena apa? Kena pastikan kumpul darah kuat, darah dhaif dan adhaf. Gitu. Adhaf ni hak paling lemah. Dia panggil dhaif pun. Dhaif pun dengan adhaf, isim tafdil. Adhaf, afdal, adhaf. Maknanya yang terlebih lemah. Kalau 3 tu kena ambil hak paling lemah. Iaitu kuat, qawi, dhaif dan adhaf. Hak ni turut hak disebut sebagaimana disebut oleh Hasiah Jamal. Satu muka surat 248. Itulah tingkatan dia secara boleh dikatakan secara tafsilah lah sikit-sikit banyak. Secara umumnya sebut darah 5 warna.
Adapun tingkat dia secara tafsir huraian satu-satu begitulah petik dia. Kalau 3 tu bit 3 warna, kena hitung 3. Ada qawi, dhaif, adhaf. Kalau 2, tengoklah tertib tadi. Pak ni saya masih tak tahqiq lagi. Duk peling lagi, duk pening lagi. Contoh tadi lah. Contoh qawi tadi tu. Keluar hitam, pekat tapi tak busuk. Di antara dengan merah busuk pekat. Mana lebih kuat? Hak Zahir lah, Zahir saya lah. Merah busuk pekat dulu. Hak dulu. Hak tu dulu. Hak tak busuk ni. Nah, hak tak busuk tu. Tidak apa? Tidak ni. Pasal Zahir mana? Dalam hadis sebut. Dalam hadis Bulughul Maram ada sebut. Nabi sallallahu sebut. Dalam hadis Nabi sebut. Nabi sebut samalah. Hadis daripada An Aisyah radhiyallahu anha. Diriwayatkan daripada dalam kitab Bulughul Maram Jawi. Terjemahan Matba'ah Halabi Fatani bin Halabi Fatani. Pada muka surat 65. Babul Haid dalam Babul Haid tu. Hadisnya diriwayatkan pada Ummul Mukminin Siti Aisyah radhiyallahu anha. Inna Fatimah binta Abi Hubaysh kanat tustahadu. Sesungguhnya Fatimah bin Abi Hubaysh tu adalah dia tu apa? Tustahadu. Mana berdarah di luar masa beradaknya. Tustahadu maknanya istihadah lah. Dia berdarah di luar masa adat dia. Tubik darah luar masa adat. Kenapa? Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bersabda Nabi sallallahu baginya Fatimah binti Hubaysh tu. Oleh Rasulullah SAW. Nabi sabda mana? Inna damal haidi damun aswadun yu'rafu. Sesungguhnya darah haid itu ialah darah hitam. Yu'rafu, yang dikenali. Darah hitam boleh dikenali akan dia. Fa iza kana zalika famsiki anis salah. Apabila adalah ia demikian itu, mana darah hitam atas sekali lah sebut. Usung. Famsiki anis salati. Fa idza kana al-akharu fatawaddai wa salli. Rawahu Abu Dawud wan Nasa'i. Hai, kalau tengok dalam hadis sebut dalam kita tak? Dalam kita tak? Ni memang saya minta maaf. Saya tak tahqiq masalah ni. Boleh riwayat je. Tunggu saya tengok kitab. Saya tengok kitab, saya rujuk lagi. Baru saya boleh nak tahqiq balik. Cuma dalam zahir hadis sebut aswadun. Dalam kitab-kitab ulama syarah. Dia tak ada syarah ni. Tak ada syarah tak ada. Nak tengok Subulus Salam. Tak dia nak buka lagi. Saya nak tengok Subulus Salam. Maksud kata aswadun sana hitam sana. Hitam busuk pekat. Ataupun apa? Merah busuk pekat dengan hitam tidak busuk pekat. Antara dua tu mana lagi? Tapi hak zahir saya nampak lah. Hak kawinya hak bau tu. Hak merah dia bau, dia pekat. Hak hitam tak bau, dia pekat. Mana hak merah? Hak bau. Mana? Dia pekat. Kenapa? Dia ada 3. Dia ada bau, dia ada warna dan dia ada sifat yang pekat. Ada hitam tadi dia ada warna. Dia tak ada bau. Dia ada sifat yang pekat. Dia ada 2 je. 3 dengan 2. Mana kuat? 3 lah. Zahir nampak situ nah. Wallahu a'lam. Ni tak tahqiq ni riwayat tadi, tak tahqiq lagi. Nak tahqiq kemudian. Semua riwayat gitu. Sebab faham daripada kata tadilah kena hipoh hak qawi, dhaif dan adhaf yang terlebih dhaif. Maksud kata terlebih dhaif tu hak 3 tadi lah. Hak pekat, hak hitam tadi ada warna. Warna dia lebih nisbah warna. Tapi nisbah bau dia kurang situ. Pekat sama. Tapi dia tu ada
Situ. Ada gangguan, ada orang telefon masuk. Habis itu, habis itu lagi, sambung. Tengok, dihukumkan darah hitam dan yang merah itu haid sekaliannya dengan syarat. Dengan syarat jika putus darahnya perempuan tak kala genap 15 hari. Tak kala genap 15 hari. Atau dahulu, maknanya sebelum daripadanya. Dari mana? Daripada 15 hari. Nak gitu. Daripadanya 15 hari. Tanya dobek molek rojok nomel. Genap 15 hari atau dahulu, mana sebelum genap, nak gitu. Sebelum genap daripadanya 15 hari. Maka jika tengok tepi tu, tengok. Tengok tepi dia ada dah. Saya tak ayat lah tu. Tak ayat dah. Tengok bawah lah, tengok contoh bawah. Hitam 5 hari. Lepas tu merah tu 10 hari. Hukum sekaliannya haid lah tu. Sebab kenapa? Dapat syarat dia. Syarat dia apa? Tidak melampaui 15 hari. Genap 15 hari. Boleh hukum haid sekaliannya. Pandai tak dirayat? Tak kira lah. Sama ada putus-putus pun. Jangan lampau tu. Habis, selesai. Mudah. Ini masalah mudah. Jika, korek lagi. Syarat lagi. Jika tiada putus darah hingga berkekalan ia. Ia darah, nak gitu. Makna berkekalan berpanjangan. Hingga berpanjangan. Berkekalan mana berpanjangan. Ia darah. Maka haidnya perempuan itu darah hitam yang 5 hari itu juga. Syarat dia. Jangan lampau. Bak kalau kata lampau saja 15 hari. Masuk darah merah tu 16 hari. Maknanya darah merah 11 hari. Kena hukum haid dia 5 hari saja darah kuat haid. Damun aswadun yu'rafu, darah yang hitam yang dikenali. Mana darah hitam yang 5 hari tu? Darah merah 11 hari tu istihadah lah tu. Dan yang merah, yakni darah yang merah itu darah istihadah. Darah istihadah. Lagi akan datang kenyataannya istihadah. Ilatnya. Ilat apa ilat kata yang merah itu istihadah? Ilatnya kerana lebih daripada 10 hari, mudahnya. Ini masalah bersamaan warna. Tiada adat lagi. Ini masalah bersamaan warna. Dan masalah tiada adat lagi. Nampak tak? Ini cara ni masalah warna tu bersamaan. Dan tidak ada adat lagi. Warna tu lah warna merah tu mari 11 hari bersamaan kan. Bersamaan warna dia 11 hari. Tu dia tak ada mari kuning ke apa dah. Tak ada mari coklat dah. Dia mari bersamaan merah 11 hari. Lepas tu perempuan tu tak ada adat lagi. Jadi pada masalah warna yang bersamaan yang lebih pada kuat tu, dia mari bersamaan muafakat tak bersalah-salahan, tu dipanggil bersamaan serupa tu. Lepas tu bukan masalah lagi pula, ini masalah ni bagi orang perempuan yang tidak adat lagi, maka ilat dia kerana lebih darah 10 hari, darah merah tu lebih 10 hari bersamaan warna dia, maka diberi hukum haid dia 5 hari kuat tu. Benar? Nampak dah soalan ni. Baik.
Adapun jika ada tinggal atas perempuan itu, iaitu perempuan yang mustahadah tu. Ada tinggal apa? Masa yang tinggal nak gitu. Yang tinggal makna ada tinggal yakni masa yang tinggal. Yakni ada tinggal masa haid. Masa tinggal. Apa pula ada tinggal masa haid? Masa hak sebut semalam, hak lepas. Masa ni apa? Ada tinggal tempat itu masa yang tinggal daripada suci. Nak gitu. Masa suci. Betul. Betul. Dah. Adapun jika ada tinggal atas perempuan itu, perempuan mutahabah tu, dah, yang tinggal daripada suci, yakni masa yang tinggal daripada masa suci, seperti contoh seperti dilihatnya, yakni oleh perempuan 3 hari darah. Kemudian selepas tu maka dilihatnya, apa makna dilihat keluar dah. Dilihatnya oleh perempuan keluar pula, yakni darah 12 hari. Bukan ke? Bukan, salah. Tak betul, tak ada ibarat. Semula. Adapun jika ada tinggal atas perempuan, yakni perempuan mustahabah itu, yang tinggal daripada suci, yakni masa yang tinggal daripada suci, ada tinggal masa suci, seperti contohnya dilihatnya, yakni oleh perempuan akan darah 3 hari darah. Kemudian selepas tu maka dilihatnya 12 hari nakak. Nakak. Yakni nakak ni nak tafsir ni. Tiada keluar darah tu nak tafsir makna nakak tu. Apa dia nakak tu? Tafsirnya tiada keluar darah. Gua ni nak tahu tak keluar, tak kebit darah. Nak tahu nakak mana? Nak tengok tak sakit. Siapa boleh komen? Gua. Maka dilihatnya 12 hari nakak. Tafsir bagi kata nakak tu tiada keluar darah. Gua nak tahu nakak. Aja komen Cik Kimi nak tengok nakak tu mana? Nak tahu nakak tak nakak. Wajib sumbat kapah lah. Wajib sumbat kapah. Tidak tahu. Wajib sumbat kapah. Sekadar 1 geruah jari. Nampak tak? Tidak tahu nakak tak nakak. Nakak dia duduk dalam. Patrah duduk dalam. Luar tak ada. Dah. Banyak orang lagu tu hari ni. Dia tengok tak ada luar, tak ada. Dia pakai tak cek dah. Tak sumbat kapah dah. Mikir suci. Walau kalau jolok masuk patrah lagi. Lagi. Dia pun semaya. Semaya dalam hari, dalam dosa. Dah. Muka bunga muhid lagi. Mandi tak sah. Mandi pun tak sah. Mandi hari. Bila mandi hari tak sah. Semaya pun hari. Bila kita perempuan tu semaya, suami ingat suci. Suami jimat pun dosa. Nampak tak? Itu dia cerita dia. Tapi masalah ni, masalah suami tidur ni dia ada tafsir lah sikit. Dia ada tafsir sikit. Tafsir dia. Mudah kat sebut. Kita kena tengok kitab lain sebentar. Kita tengok kitab lain sebentar. Kitab lain. Sekejap mau tengok. Tengok baju ni ke. Masalah sikit. Ni masalah dia. Masalah sikit lah.
sebut dalam ikna ni. Ni tobek daripada ikna. Hukum. Ni tadi masalah orang tino. Dia tak cek ke apa, dia tengok tak ada. Bersih gitu. Dia mandi. Walhad jolok masuk patrah lagi. Luar ada. Sebab tu wajib masuk kapal tu. Nak tahu nakok tu masuk kapal. Bila masuk kapal tahu. Nak tahu melihat tu mana. Nakok masuk kapal. Jadi bila dia semaya, kalau ada lagi ada dia akad ada apa nama lagi, tu lagi dia kira, tu lagi pun mati dia. Mati dari hari. Nah, ini bersalahan masalah kalau kata apa hukum kalau suami itu menidakkan bagi isteri kedatangan haid. Hukum ni mana hukum ni? Ada, buat tak berlaku. Bini malah layan tu lelaki. Nah, ya tu, saya uzur. Tu lelaki sengih gitu. Apa hukum? Tu lelaki tu dia menidak membohong, dia wati juga. Hukum dia apa? Nak jawab. Hukum dia kalau bini itu mengaku dia wayak uzur, dia mari haid, tak boleh terbenarnya. Tak boleh, tidak boleh terbenarnya, maka tak mengapa. Tak mengapa. Kalau boleh di atas terbenarnya dan suaminya membenarkannya, maka haram suami itu menyetubuhi isteri dia tu. Kalau boleh. Kalau mana apa? Bini goyak, saya uzur baik. Suami dia kata, menawak. Tok lelaki dia ngaji baik, pandai, duk kira siap dah, pomel-pomel. Bini si, bini tak sih. Bini goyak uzur, walah suci dah. Bini kata, dok, ni istihadah ni. Tok lelaki wati. Tak apa. Harum. Tapi kalau lah, boleh terbenarnya, suami itu membenarkan. Maka haram suami itu wati. Kalau suami itu mendustakan, maka tidak haram. Kalau suami itu mendustakan, tidak haram. Sebab apa? Ilat dia apa kata? Dia sebab terkadang isteri tu, dia degil. Dia degil kepadanya. Dan asalnya tidak haram. Asal tidak haram. Memang asal tidak haram. Kerana isteri yang raya suami dia buat gitu, uzur. Jadi suami tak benarkan. Maka harus suami wati. Tapi kalau suami benarkan haram. Tapi bersalahan kalau tok lelaki tu dia pergi taklid bini dia. Iaitu bagi mentolak isteri dia dengan kedatangan haid tu. Dia taklid. Maka dia benar. Dia benar pengakuan isteri tu dia benar. Dengan haidnya tu. Orang jatuh tolak. Sekalipun suami tu tak membenarkan. Berapa? Ilat kata jatuh tolak. Sebab cuar. Sebab cuar tu lelaki. Cuar tu lelaki. Dia pergi taklid tolak dengan satu perkara tidak diketahui dah. Dia buat haid ni melainkan tahu dia daripada pihak isteri. Pihak isteri tu. Dia taklid. Aku mu kalau habis haid ni jatuh tolak. Dah. Pas bini dia pun wayak esok beh. Habis tolak. Tak boleh. Jatuh tolak. Habis saya tu habis dah haid. Suami tak benar tak mana ni. tak terima dah. Bersalahan ni masalah wati. Diterima. Mana suami menidakkan bagi isteri tu kedatangan haid dah. Tapi bersalah dengan ni. Dengan apa? Dengan taklid. Mu kalau mari haid, mu talak satu jatuh. Nah. Bang molek bini pun bekir lelaki dah. Duk mata lagi tak mari haid. Jatuh talak. Orang tu orang kata nawak pun tak terima dah. Pasal cuar tu lelaki tu dengan apa? Dengan perkara yang dia tidak ketahui melainkan daripada pihak isteri je. Dalam bab tolak, dalam bab taklid tu. Ataupun dalam bab wati tu, harus
mana dia menidakkan. Mana harus diwati. Habis itu itu selingan tambahan. Kan? Tu. Tafsir bagi kata nakok tiada keluar darah. Kemudian mana selepas itu maka dilihatnya yang oleh perempuan 3 hari darah. Kemudian maka putus ia darah. Maka darah 3 hari yang pertama itulah haid. Contoh. Sama kan dengan contoh saya buat ke? Tak perasan lagi ni. Tak sama. Tak sama dah. Ini masalah darah kuat dengan darah tidak kuat. Tengok tu. Tu. Adapun jika ada tinggal atas perempuan itu, perempuan mutadah tu, yang tinggal daripada suci, masa yang tinggal daripada suci, seperti dilihatnya 3 hari darah. Seperti dilihatnya 3 hari darah. 3 hari darah. 3 hari darah. Maka dah mana? 3 hari darah. Kemudian maka dilihatnya 12 hari nakok. Iaitu tiada keluar darah. Nak tahu nakok atau tak nakok mana? Wajib dengan sumbat kapal. Tidak tahu. Kemudian maka dilihatnya. Ia oleh perempuan 3 hari darah. 3 hari darah pula. Kemudian maka putus ia darah. Jawabnya bagi kata adapun jika maka darah 3 hari yang pertama itulah haid. Dan darah 3 hari yang kemudian itu darah apa? Darah rosak. Iaitu serta 12 hari nakok lah. Yang dahulunya itu hukum suci. Ni dipanggil nakok dihukumkan suci. Nampak tak? Kalau kita faham, banyak orang faham, lebih kurang dengan contoh yang saya buat tu. Boleh kiyah dah atas masalah ni. Kalau orang agak dia kira mana? Dia kiranya 3 hari tu 12 hari ni 12 hari ni apa? Misal katalah 3 hari ni haid, 10 hari nakok, ada 2 hari lagi mari haid. Mana-mana? Dia akan ambil lepas pada tu 16 hari ke-16 tu istiadah. Hak lain tu habis dia dihukum haid. Boleh orang hukum lagu tu. Pasal dia kata sekurang-kurang haid 15 hari malam. Hak ni dia hukum haid juga. 12 hari hak nakok tu. Lepas tu nak hukum istiadah mana? Hari ke-16 tu, tu baru istiadah. Sampai hari 18 tu istiadah. Lepas tu mana? Dia mandinya bila? Dia mandi 15, dia semaya. Hak nu pakai tak semaya bila. Mana apa dia kata? Dia pahanya sebanyak-banyak haid malam-malam, darah hak tubik tu dah. Lepas pada mana? Lepas pada 10 hari tu lah. 3 hari, 10 hari, baru 13. 14, 15 tu haid lagi. Dia kira haid lagi situ. Pasal sambung dia tu. Hak nu ada 3 hari, hak ni 2 hari. Lepas tu hak ni dihukum haid lah. Lepas tu istiadah, hak hari 16 tu istiadah dia kira. Walau tidak begitu. Syarat nakok ni nak dihukumkan haid, jangan lampau darah lebih daripada sebanyak-banyak haid. Itu sudah 18 hari. Tak boleh dah nakok tu nak dihukumkan haid. Nakok tu kena hukum suci. Istiadah mana? Hak 3 hari belakang istiadah. Jadi mana? Kena qada belakang 12 hari ni sampai ke 18 hari tu. Kena qada. Haid hukum 3 hari. Dengan syarat lah. 3 hari tu, bila kita sebut haid, payah dah. Cukup lah tu himpun yang qada 24 jam tu. Buat contoh tu. Tak. Maklum lah tu.
dalam perbahasan kita tu. Nah, kalau tak cukup syarat 3 hari ni, lain pula kira dia. Cerita dia. Nah. Nampak tak? Banyak orang kira lagu tu lah. Sebagaimana contoh yang saya buat tu. Boleh kiyah dah, tak masalah. Nah. Darah hak mari 13, 14, 15. Ada. Oh, dia kira dalam lingkungan haid lagi. Memang dalam lingkungan haid. Tapi nakok tu nak hukum ke apa nakok tu? Hak 12 hari tu nak hukum ke apa? Nakok ni ada kilah. Syarat nak hukum nakok haid ialah syarat dia darah yang tubik. Lebih daripada sebanyak-banyak masa haid tu. Tu dah 18 hari. Kalau hipung sekali dengan nakok tu 18 hari, lebih dah tu. Jadi nakok di sini tak boleh dihukumkan. Hei, hukum suci. Bila hukum suci situ, ada istihadah mana? Duduk lelaki lah. 3 hari tu istihadah betul dah. Nah, lepas tu hak ni. Hak nakok ni dia tak qada dah. Kenapa? Dia duk kira 14-15 tu hit. Kalau 14-15 tu istihadah dah. 16-17 istihadah. Nah. 16-17 istihadah. Kalau saya buat misa tadi, buat misa darah tu tubik 14-15 tubik pula. Ataupun kita buat misa darah tu tubik pula 13, 14, 15. Sama je. Kenapa? Darah tu melampaui sebanyak-banyak hit. Nah. Syarat gitu. Tapi kalau kata darah ni, hit ni, darah ni, mari 3 hari, nakok. 14, 15, mari darah pula. 16, 17, tak ada mari darah. Ya, boleh hukum. Nakok ni boleh dihukumkan hit. Boleh hukum hit nakok tu. Di atas kaum utamaknya. Tapi syarat gitu. Nampak masalah ni? Dan jika wallahu ta'ala alam, alimu pada situ dulu. Ya, wajib qada semaya. Ni bagaimana? Cik Aman wajib qada semaya daripada nakok tu. Daripada nakok tu wajib qada semaya. Ada persoalan lagi tak? Boleh tulis. Boleh tulis tak apa. Nak tanya pun boleh juga. Nak tanya pun boleh, nak tulis pun boleh. Kena ganti solat puasa. Ya, wajib kena ganti daripada hari ke-4 tu. 3 hari je haid. Hak lain tu semua nakok tu hukum suci. Hak lain tu semua istihadah. Nah. Ada nak tanya? Tak ada tanya, kita tutup. Kita makan kopi pula. Kimi. Ada nak tanya Kimi? Abang tanya sikit. Tak ada. Ada. Wallahu a'lam bis-shawab. Alimu subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik. Insyaallah mana salah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu